Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita ambil satu kisah, satu kisah yang berlaku pada masa sahabat lagi, saya terutamanya pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi pembicaraan kita pada malam ini kita tuju kepada seorang peribadi yang tugas dia ni sebagai seorang qadi ataupun hakim.ผู้พิพากษาlah. Kalau ni duduk naikผู้พิพากษา, kita kecekผู้พิพากษาsikit. Kita ambil setanakan semasa tu, saya minat benda-benda lagu ni. Saya minat. Kita ambil kejadian yang berlaku, lepas tu kita pergi ambil buat jadi satu ilmu pula. Pengajaran daripada keadaan tu. Dia panggil thought, botrian cak, setanakan tu penting kita lah ni. Allah banyak apa dia daripada buku saya dulu hak lama dah 2011 8 tahun hak mengenai Syria tu, Syria มือง Syamที่โลกลืม mengenai Syria tu daripada kita dah ikuti berita gapo berlaku di Syria, berita harian lagu mana, lepas tu dengan maklumat yang paling mudah kita nak pergi ambil learning tu, Masya Allah mudah sekali, duduk di jari masa dulu ni perjalanan ilmu nak mari sampai kita ni kadang-kadang beratus tahun. Ilmu nak mari jalan mari sampai tani ni beratus tahun, kadang-kadang tak sapa pun. Orang yang duk mengajar Mekah beratus ribu tahun mari tak sapa ke tani. Kalau hak tak sapa, kalau hak sapa lama, demo nak boleh mengarang, demo nak boleh tobok buku, demo nak boleh mengajar, kita baru nak pergi mengaji, beratus tahun. Tapi lah ni 5 minit, seminit direct selalu dah. Dia panggil Thai Talk Shot, live shot. Ulama-ulama sutai dunia lah ni. Ulama sutai dunia duduk mengajar, bukan hak peringkat tempat kita saja dak. Ulama hak mengapai Imam Bukhari, mengapa Sahih Bukhari, duduk dalam dadah habis. Bukan Sahih Bukhari saja, Fathul Bari, syarah Bukhari tu sendiri, berapa belah jilid dia tu. Ingat duduk dalam dadah habis. Ulama lagu tu duduk mengajar kita nanak hari tu. Lepas tu kita nak kutip ni kena tengok galah. Galah ada tak apa? Galah ada, galah molek, Allah cakap gaib lah. Gaib makan galik. Kalau ada galah molek,
Galah tu maknanya alat-alat kita lah. Terutamanya bahasa, ilmu kita tak boleh ambil berlaku. Tu di Malaysia. Indonesia kalau tempat kita. Di negeri-negeri Arab, Mauritania, di Mesir, Arab Saudi, mana-mana saja. Masya-Allah. Semua tu dia panggil การไหลทะลักขององค์ความรู้ dia panggil lipoh luah ilmu masuk lebih ikut pergi masuk curug mana ilmu-ilmu Islam. Jadi kita cuba ambil ambil keadaan tu buat jadi ถอดบทเรียนเราเอาสถานการณ์นี่มาถอดบทเรียนนะ jadi qadi ataupun ผู้พิพากษา hakim dia beza dengan mufti tak itu. Qadi ni dia beza dengan mufti. Dalam satu negeri tu dia ada mufti, dia ada qadi. Apa beza dua tu? Beza. Mufti ni dia fatwa ya. Dia hai คำวินิจฉัย segala urusan gapo pun dia beri fatwa belaka. Hukum orang puasa, hukum orang haid, hukum orang bercerai, hukum macam-macam dia beri fatwa. Tu mufti. Dia panggil dia beri fatwa hukum secara umum. Tu mufti. Tapi qadi ni dia hukum เฉพาะเรื่อง dia panggil. Khas, tajuk khas yang dibentang kepada dia. Gi jumpa Tok Qadi apa hukum lagu ni gi clear dulu. Orang adu gi clear, orang form gi clear. Terutamanya kalau Qadi ni biasanya dia panggil di antara dua yang berlawan. Ada orang ku khatjang, ada cot, ada camlei. Tu dia gi nak pada Qadi. Tu Qadi. Fatwa ni ikut ilmu gapo apa cara bata puasa, bata semaya nak niat lagu mana tu mufti. Bukan cara qadi ni. Qadi kena ada orang yok di orang panggil, ada orang adu, ada cot, ada camlei, ada payan. Tu baru qadi buat putusan. Beza tu dah. Undang-undang negara dan dia panggil hukum dia tu mulzam, wajib dilaksana, kena buat. Qadi bahawa dia kata lagu mana, lepas pada tu dia panggil ada kuasa mari nak kuat kuasa. Ada kuasa mari nak kuat kuasa. Mi amnat tong patibat. Kalau tanah becek hak mana duk balas dua tu, qadi kata hak ni hak demo tu. Hak ni hak demo tu, kena buat lagu tu. Misalnya, dua ni tina jatuh ni kena becek. Kena becek misalnya. Ataupun harta demo tu boleh kepada Abdullah. Harta hak ni kena boleh kepada Muhammad. Kena lagu tu, kena patibat tam. Qadi. Dia kata lagu mana? Lagu tu. Mufti, mufti tak penting, tak perlu. Mufti dia fatwa. Tu dia dah. Tu beza secara kasar-kasar lah di antara mufti dengan qadi. Supaya berlaku di Mesir tu. Berlaku di Mesir tu dia nak ikdam misalnya, nak perahan ciwit orang sore-sore, dia kena pan mufti dulu. Mufti banyak kata dia ni salah. Salah sungguh dia ni. Orang ni salah sungguh dengan dalilnya lagu tu dia buat. Dia fatwa kata perbuatan ini salah. Sekadar tu ya lah. Tapi kesalahan dia ni sampai setara mana, kena masuk guk apa puluh tahun, semua hidup ke ataupun gantung ke, hak tu kerja qadi. Kerja qadi. Jadi qadi dalam Islam ni Allah hak qadi hak mula-mulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat semua tu qadi belaka tu. Sahabat terutama Khulafaur Rasyidun. Tu qadi belaka duk hukum. Cuma pada malam ni tu kita ambil sore dalam sejarah, nak ambil sejarah
Datuk Qadi hak masyhur. Nah, dia panggil Qadi. Nah, awal-awal hak balik Qadi yang dilantik oleh khalifah menjadi Qadi di antaranya dia ni lah. Nama dia gapo? Nama dia Shuraih. Shuraih. Nah, kita bahasa dengar dah. Shuraih Al-Qadi. Terkenal lagu tu lah. Nah, ataupun Al-Qadi Shuraih. Dia ni asal daripada Yaman lagi. Dia masuk Islam masa Nabi lagi. Masya-Allah, dia masuk Islam masa Nabi. Tekah Nabi hatta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pergi kepada Yaman. Lepas tu Sayyidina Ali duduk dakwah orang-orang Yaman kan. Tu jadi berimelah orang-orang Yaman tu. Banyak terutama di Hadramaut. Pakak mari apa dia masuk ijtihad Islam ni terutama setelah daripada Fathu Makkah. Hak dalam Quran wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk Islam, mari ijtihad Islam secara berpuak-puak. Mari di Mekah ni, mari nak ijtihad syahadah, ijtihad nak masuk Islam depan Nabi. Di antaranya maksud ayat ni orang Arab Yaman tu, mari puak-puak sungguh dia doyong-doyong mari cari Nabi. Masuk Islam lama dah, tapi berbunyi khabar kata Fathu Makkah ni, mari selalu dah. Jadi Nabi duk puji kepada orang-orang Yaman ni, masya-Allah. Kelebihan orang Yaman ni banyak. Yamaniyun. Nah, kalau kita nak pergi beli Mekah, apa dia temu dengan kedai-kedai Yaman ke, Al-Iman Yamani ke, oh dekat toko selalu dah. Nah, iman Yamani. Nah, Nabi hadis Nabi kata lagu tu. Jadi Qadi Shuraih ni daripada situlah, daripada Hadramaut. Dia masuk Islam di zaman Nabi, tapi bukan sahabat. Allah. Tu dia tak boleh fadilat sahabat. Apa tak boleh fadilat sahabat? Dia takrif sahabat lagu mana? Orang orang jumpa. Oh, bukan dia saja. Dia ni, kalau dia Shuraih ni dia masa Nabi. Sahabat nak jadi sahabat tu orang jumpa dengan Nabi. Man laqiyan Nabi. Orang jumpa dengan Nabi, nampak duduk dengan Nabi. Nah, lepas tu jumpa mukminan bihi, beriman dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi tak beriman? Puak-puak Mekah masa tu jumpa sama dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab tu, Al-Walid bin Mughirah jumpa dengan Nabi. Allah. Hak kata setengahnya Abdullah bin Uraiqid. Hak jo bawa jalan Nabi di ke Madinah dah. Orang upah Sayyidina Abu Bakar, upah dia ni namanya Ibnu Uraiqid ataupun Abdullah bin Uraiqid. Jom jadi GPS untuk bawa sahabat Abu Bakar dengan Nabi SAW ni, bawa pergi ke Laut Merah ni kan, pergi sampai Madinah. Siapa jom bawanya? Ni dia ni, nama Abdullah bin Uraiqid. Islam ke tak ni dia? Tak ada. Allah, bukan orang Islam, musyrik. Dan tidak ada satu hadis pun yang diduduk royak kata dia ni masuk Islam. Allah. Berapa hari dia duduk dengan Nabi tu? Berapa hari dia duduk dengan Nabi? Kau kita khabar tak? Tahu tak? Lebih kurang 13-14 hari, dekat-dekat dengan 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia tengok habis segala mukjizat hak duk pada Nabi. Dia tengok orang hak nak pergi Surakah. Tu. Apa dia hak nak mai tikai Nabi, nak mai panuh Nabi. Tengok belaka tu segala mukjizat tengah-tengah jalan tu. Hak Nabi pergi di satu kemah. Apa dia kambing tu tak ada. Kambing pukul.
Nabi pergi perah sendiri, jadi gemuk, jadi apa semua. Semua tu dilihat, disaksi oleh Abdullah bin Uraih itu. Bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Gisut sampai Madinah, bawa sampai pintu Madinah, dia kelik. Habis cerita dia tu, tak ada cerita mulan. Tak ada. Kisah, habis riwayat. Maknanya duduk dengan Nabi 14 hari tapi tak berimik lagi. Tu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu dia, hidayah. Tuhan tak tunjuk dia. Jadi takrif sahabatnya, man laqiyan nabi, orang berjumpa dengan Nabi, mukminan bihi, berimik, patu wa mata alal Islam, mati dalam Islam. Cukup syarat ni sahabat. Maknanya kalau orang tak berjumpa dengan Nabi, patu berimik saja, tu bukan sahabat. Bukan sahabat. Apa dia? Orang tak jumpa dengan Nabi, orang jumpa dengan Nabi tak berimik, tu bukan sahabat. Orang berimik dengan Nabi, orang pelan dah. Orang jumpa dengan Nabi tak berimik, bukan sahabat. Orang berimik tak jumpa, bukan sahabat. Orang berimik jumpa dengan Nabi, patu murtad. Nauzubillah, mati dalam murtad, bukan sahabat. Ada ke tak sahabat apa dia di kalangan Nabi masa Nabi murtad? Ada ke tak? Banyak. Abu Bakar perang dengan puak murtad ke? Hak tak saya bayar zakat buat Nabi mati sallallahu alaihi wasallam, berlaku di Najdi. Nah, kawasan Najdi itu ada orang istihar kata dia tu jadi nabi, Musailimah Al-Kazzab. Dia royak kata pok-pok dia, zakat ni masa nabi ya. Masa nabi ya. Kalau gitu buat Nabi mati tak ada dah zakat. Kita semaya sekarang jadi. Lepas tu dia ada hak orang mengaku Nabi pun ada. Jadi murtad dia tu. Peperangan yang amat teruk sekali ialah peperangan murtadin. Perang murtad yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada orang murtad. Maknanya nama ni bukan sahabat. Auzubillah. Jadi nak jadi sahabat kena cukup 3 syarat. Berimeh, apa dia berjumpa dengan Rasulullah, berimeh dan mati dalam Islam. Sebab tu An-Najashi Raja Najashi Habasyah. Jadi bukan sahabat juga dia. Dia berimeh, dia masuk Islam. Dalil kata masuk Islam, waktu dia mati Nabi semaya gaib. Jibril sapak dia, lepas tu Nabi pun royak pada sahabat, sahabatku, mung semayalah kerana hari ni saudara kamu di sana telah meninggal dunia. Nabi semaya gaib kepada Najashi. Tapi bukan sahabat. Dia di kalangan tabi'in, kena kata tabi'in. Tapi tabi'in yang boleh mengislamkan Amr bin As, sahabat. Mesti ingat tu. Kita ingat tak kisah dia? Amr bin As ni, apabila puak-puak Ja'far bin Abi Talib pergi di Najashi, puak-puak kafir Quraisy, hatta Amr bin As ni untuk nak pergi ambil kelik. Untuk nak pergi ambil kelik puak-puak Ja'far bin Abi Talib. Serta bui corruption, hatta hadiah molek nak bui kepada Najashi. Jadi Najashi pun kenal baik dengan Amr bin As. Amr bin As ni orang luar, orang haiso, boleh kenal dengan raja-raja Najashi. Saing baik dia Amr bin As. Lalu tu Amr bin As pergi di Ethiopia tu, Najashi pergi kecek suruh buat klik ni, demo ni orang pengganah ni, orang kau kanrah. Tapi Najashi tak ada lah dah, duduk bicara, duduk kecek. Akhirnya Najashi masuk Islam. Lepas tu katanya Amr bin As tu masuk Islam dengan Najashi tu. Amr bin As kelik mari jadi kelik Madinah. Kelik Madinah duduk dengan Nabi. Apa belum jadi sahabat. Kawan tu tak ada jadi sahabat. Masya-Allah. Jadi peling kot tu. Dia panggil sahabat yang masuk Islam di atas tangan tabi'in. Pelik. Dia ni Nisa. Kes Nisa. Masya-Allah.
Jadi Syuraih Al-Qadi daripada kabilah nu Al-Kindi nu, orang Yaman asal. Nah, dia mari dia masuk Islam sebelum daripada Nabi mati 5 tahun. Gitulah. 5 tahun. Lepas tu dia duduk nak mari sokmo, tiap-tiap tahun nak mari di Mekah, di Madinah ke apa semua. Tapi orang panggil ke apa? Ada turak semua, ada turak. Tu sebab tu pokok kita pesan jenis nanti setahun ke setahun tu tak lagi juga. Siapa tak boleh jumpa dengan Nabi ni surah ni. Tak boleh jumpa dengan Nabi. Dia tu orang molek, tapi dengan sebab dia duduk tangguh setahun sampai ke 5 tahun Nabi mati. Celah-celah tengah jalan tu dia nak mari jumpa dengan Nabi mati dah. Berita Nabi mati. Jadi dia mari pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk di Madinah. Khalifah Abu Bakar ni dia jadi khalifah 2 tahun ya. Nah, khalifah 2 tahun. Lepas tu lepas dah tu mati, naiknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada masa Sayyidina Umar tu ada jadi khalifah lah, khalifah Sayyidina Umar dah dalam kisah ni. Dia kata Sayyidina Umar pergi beli kuda daripada orang Arabi. Kata setengahnya orang Zimmi. Orang Zimmi ni maknanya orang bukan agama Islam lah, tapi nak duduk dalam pemerintahan Islam. Bukan orang Islam. Dia pergi beli kuda, khalifah pergi beli kuda dia orang Zimmi ni, beli dengan bayar apa semua siap, tengok kuda molek comel, tak ada apa. Harap buat klik bawa siapa rumah nyokecok kuda tu. Kuda jadi cedera siapa rumah hak tekah beli saat ni tak ada gapo. Jadi bawa siapa rumah cedera ni tak puas hati khalifah pergi kedai semula, panggil dia tu, ambil klik kuda demo ni cacat, kuda demo ni cedera, kecok. Kawan tu rakyat kata, kawan jual demo ni kepada khalifah ni dalam keadaan sejahtera, sempurna, sembun, tak ada gapo, mai mi titik. Lagu mana? Seorang Zimmi, kita hadas Zimmi tu dah. Maknanya orang ประชากรต่างศาสนิกที่ยอมอยู่ภายใต้เป็นราษฎรของkhalifah Islam. Orang agama lain. Seorang Zimmi bertelagah khilaf dengan khalifah. Khalifah bukan puada, khalifah. Kalau lagu tu Sayyidina Umar kata, kalau gitu kena syarihkan. Kata dalam kisah ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak kenal lagi Syuraih tu. Tak kenal lagi Syuraih. Orang tu kenal dah. Zimmi saat ni kenal nama Syuraih ni, orang juru, orang baik, orang adil apa semua. Dia kata kalau lagu tu aku nak pilih, kita pergi ke rumah Syuraih, suruh dia buat putusan, suruh dia buat hakim. Umar pun siapa Syuraih, tak apa, dia buat pergi. Orang ni orang baik, dia tak ada jadi gapo lagi tekah tu. Nah, jadi orang biasa, muka baru pergi baru pergi Madinah baru. Nah, tapi dia duduk belajar dah. Nah, maknanya dia boleh jadi dalam 2 tahun 3 tahun itu duduk Madinah ya. Nah, tu dia. Jadi orang luar lagi, mai yang menu, mai duduk di Madinah. Jadi apabila Sayyidina Umar dengar kata nak pergi di Syuraih, maka Sayyidina Umar dia reda pergi cari Syuraih. Banyak cerita. Syuraih tanya, waktu khalifah beli tekah tu cacat ke cedera? Cedera ke molek? Umar kata molek. Lepas tu buat klik molek lagi. Bawa siapa rumahnya kecok.
Syurah selalu kata kalau gitu ada dua jalan. Khalifah tuan kembalikan kuda ini dengan selamat, dengan sejahtera serupa dengan khalifah ambil tadi, klik dia dalam keadaan sejahtera molek, ataupun khalifah kena ambil pera dah. Dua tu kena ambil, pilih dua tu, sama ada nak pera ataupun nak klik. Tapi kalau nak klik semula, kena klik dalam keadaan supaya hak ambil hak ni. Umar kejut kata wallahi hakadzal qada, wallahi lagu ning ke singmung ni, hakadzal qada lagu ning ke tafsin kan tafsin ni penyangira. Ni salah. Umar radhiyallahu anhu, qaulun faslun wa hukmun adlun. Umar kata perkataan yang tegas dan keputusan yang adil. Lepas tu nak gua nak muka jadi khalifah ni, nak tapa kau, nak lomtok kau, nak lagu mana ni, nak buat lagu mana dengan Syurah Ramadan ni. Wahai Syurah, daripada hari ni aku perintahmu pergi di Kufah dan aku lantikmu jadi qadi. Tu dia. Hak ni dia panggil suya ada dah. Daripada kih tu khalifah duk kena ngadu lagu tumor tu. Lepas tu orang rakyat biasa ya, Syurah tu tak ada tamneng gapo lagi. Orang pun baru mari di Yaman, orang luar baru 2-3 tahun baru duduk Madinah. Mari tunjuk bikasing kepada Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin pada masa tu, Umar radhiyallahu anhu. Umar kata, "Idhhab anta faqad wallaituka qada al-Kufah." Munggi di Kufah, patu aku lantikmu jadi qadi di Kufah. Hak ni firasah Umar radhiyallahu anhu. Selalu pindah kawan ni hidup Kufah. Gi jadi qadi di sana selama 90 tahun. 90 tahun. Umur dia panjang. Dalam sejarah kata dia ni mati umur dia 108 tahun. 107 tahun, 108 tahun. Mati dengan qadi. Sebelum daripada dia mati setahun baru dia lacak tamneng. Tu dia tubik keluar daripada masa katanya masa hajat Yusuf As-Saqafi. Dia keluar tu dia tak silahlah tak gerak dah. Allah. Jadi dia ni 90 tahun duduk beribadah dengan qadi, dengan kehakiman. Adilnya dia tu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, aqdal Arab, orang Arab yang paling bijak sekali hukum hakim menjadi qadi ni Syurah ni. Tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi itu kisah dia dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mari lepas pada Sayyidina Umar, Uthman Ibn Affan dia jadi qadi lagi, qadi di Kufah. Mari pada masa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni jadi kalau kira tu dia jadi khalifah lagi Sayyidina Ali. Jadi tok guru lagi, jadi sebab nak masuk Islam pun dengan Sayyidina Ali jadi Yaman tu. Sepatutnya kena kerencai benarlah dengan Sayyidina Ali ni. Ada satu kisah di antara dia berlaku dia dengan Ali radhiyallahu anhu. Pada satu malam Sayyidina Ali naik kuda, lepas tu bawa baju besi dia, baju besi. Jatuh tengah jalan. Bawa pagi esoknya ambil demo. Ambil demo duk berapa harinya kita tengok baju tu duk kepada katanya di Kufah tu ada Yahudi, ada setengah riwayatnya kata ada puak-puak Nasrani juga, orang Nasrani. Maknanya orang bangsa asing jugalah, orang agama lain. Nyogi boleh ke dia tu.
Ali kau tu jadi khalifah. Khalifah kau tu khalifah pada masa Sayyidina Ali, mengeluang dia duduk di Kufah dan pindah pergi Kufah. Daripada Madinah pergi di Kufah. Jadi Ali pun lah baju besi dia ni mengakulah. Mengaku. Tapi orang tu Yahudi tu kata bukan hakku. Dan duk tangi aku. Ali kata hak aku. Aku tak ada uik siapa. Aku tak ada sedekah siapa. Aku tak ada jual siapa. Kawan tu kata hak aku. Menggodok di tangan aku. Aku pakai. Lagu mana? Foto saya. Pergi cari surah ni. Pergi cari surah. Tua dah lah tukah tu. Surah kata wahai saksi, wahai Ali, kalau mung tu benar kata hak mung sungguh, dan balik dia ni tak ada arah dah lah balik surah ni. Moga dengan Ali. Siapa Ali? Surah kena. Minal mubasysyirin bil jannah, 10 orang Nabi jamin syurga kan. Siapa Sayyidina Ali tahu, martabat dia, fadilat dia tahu. Tapi bab hukum tak boleh kena hukum. Wahai saksi, mula-mula Sayyidina Ali wahai hamba dia. Hamba dia kena kata baju ni hak dia. Surah kata tak boleh. Hamba ni nak jadi saksi kepada tuan dia tak boleh. Kalau tak boleh, Hasan. Wahai Hasan. Hasan seorang kena lagi. Anakku tak boleh juga. Dalam kaedah, dalam syariat, anak tak boleh nak jadi payan pada pok. Anak tak boleh jadi payan pada pok. Situ Ali berasa tekan sikit lah. Jadi Hasan ni pun penghulu syurga, penghulu pemuda syurga. Ali pun orang syurga. Jadi mung ni tak saksi orang syurga kan. Surah kata hak tu di akhirat. Hak tu dalam syurga. Hak tu dalam syurga. Nak cara suku. Hak tah dunia kaedah dia lagu ni. Siapa tanggut tu? Tak ada nak lagu mana? Tak boleh nak cari saksi. Wahai saksi tak diterima oleh Syurah Al-Qadi saat ni. Ali pun ya macam dondoi laktan. Kalau gitu tak apa, ambil kamu. Daripada situ seorang hak duduk ambil saat ni, katanya Yahudi itu insaf khabar. Oh, ning adanya Islam. Seorang khalifah mari duduk tekih dengan orang Yahudi, cara hak baju besi yang benar-benar hak dia, tapi tak ada saksi, maka hakim ataupun qadi itu bui putusan taksin, kata wi boleh kepada orang hak temung saat ni. Betapa adil dan cantiknya Islam. Kalau lagu tu dia kata aku masuk Islam, mu ambil lah baju ni hak mung, tapi aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu dia panggil kecantikan Islam lah. Ali pun kata kalau mau masuk Islam dah, baju ambil kamu lah, tak apa aku tak sih. Jadi lagu tu lah. Comel. Comel hak tu dia panggil keadilan Islam. Kecantikan Islam ni comel. Dengan jira-jira. Hei orang-orang hak duduk berasa kata apa dia? Duduk pandai serong. Pandai hitam, pergi duduk tak kenal dengan Islam, duduk ayat kata Islam ni agama ganah, agama orang panggil zoling, tinah orang aupriap, cai kep. Dengar sejarah-sejarah ni. Patu wahai orang Islam, kita cubalah belajar akhlak-akhlak dalam Islam ni. Akhlak-akhlak kecantikan lagu ni royak habis pada anak cucu kita. Jangan duduk mengajar siapa kan. Ni orang agama gapo ni? Agama Islam. Kalau orang Sia harus tipu, tak kena. Dia dok mengajar boleh. Harta orang Sia harus tipu. Boleh curi barang-barang orang Sia. Orang Sia.
Sia kape-kape. Sampai tu orang sia duduk tepi rumah kita tu beci kita. Tak berhadu kan kita tak berhadu, kita tak ada tunjuk kecantikan Islam. Nah, Allah daging-daging gerbel tak boleh. Tak boleh makan. Nah, pada orang sia, orang kafir ke apa semua. Jadi hukum banyak lagi celah-celah. Nah, kalau kita nak kata tak boleh pun ada celah-celah hak mari duduk ayat kata tak apa kalau sekiranya ngaji re. Hukum daging gerbel dah tu. Daging gerbel. Sekarang ni kita kecek semula lah. Ada satu kampung tu saya tahu daripada waris sendiri. Kampung. Apa dia? Anak mu'alaf. Allah. Sebuah rumah tu ada mu'alaf, lepas tu ada anak dia. Bagi dalam mu'alaf. Fatwa rakyat kata mu'alaf yang ada anak belum balik lagi tak boleh pergi makan daging gerbel kepada dia. Tak boleh. Setiap kampung cakap tak pergi belakang tu. Kadang-kadang dia kata muka tok guru sendiri mari duduk mengajar dalam sejik. Rakyat kata tak boleh. Nah, mu'alaf, nah ibu yang ada anak wari anak hak sia dia tu lah lagi. Nah, yang tak ada balik lagi, belum balik, tak boleh makan daging gerbel. Jadi sepik doa dengan kita buat. Lepas tu kalau balik demo tahu sudah. Jadi nak ayat kata agama kita tu terlalu sepik. Sedangkan Islam rahmat, Islam pemurah, Islam mudah, Islam nak sebar agama. Apatah lagi dengan kita duduk orang panggil dalam dia panggil pahu watanatam. Pahu watanatam bukan kata kita tu nak pergi jadi buza, nak pergi jadi turut demo dak, tapi kita nak tunjuk kecantikan kita tu. Kuam suai ngam agama tu kita nak pergi orang-orang lain boleh nampak kata. Ni dok ngajar kok sejik kata boleh tipu orang Cina. Boleh tipu orang Sia. Kalau masa dulu nyucur duit nyucur lebih kan? Masa ingat tak? Orang nyucur lebih. Duit 100 beli 50 kok pergi cucur 70. Orang tua kita tanya, "Mau beli siapa?" Kalau beli Cina tak apa, tak kena pergi atas dah. Kalau beli ke Cina nyucur lebih, tak ada kena pergi atas ke Cina. Harus makan. Tapi kalau sama Melayu kita, kena pergi atas. Siapa aja, agama mana aja lagu tu. Tak boleh. Adil. Nah, ni kita duk kecek dalam bab ada surah Al-Qadi saat ni. Nah. Kerana dia panggil qadi ni dalam hadis kan? Dalam hadis Al-Qadi salas. Qadi ni 3 jenis. 3 jenis orang. Nah, qadiyan fil nari wa qadin fil jannah. 2 jenis qadi dalam neraka dan 1 jenis qadi dalam syurga. Allah. Ada 3 jenis ni ya qadi. Pu paksa ni 3 jenis ni. 2 jenis dalam neraka, 1 jenis dalam syurga. Nabi katakan rajulun qada bi ghairil haqqi fa'alima dzaka fadzaka finnar. Seorang lelaki yang bui keputusan dengan ghairil haq doi mai satting tanpa kebenaran. Dia buat keputusan tanpa kebenaran. Fa'alima zaka, maka dia tahu benar tu. Dia tahu kata dia tak tipu, tapi dia pergi buat benda lain. Maka fazaka finnar, maka dia tu dalam neraka. Wa qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fa huwa finnar. Dan seorang jenis lagi qadi, dia tak tahu. Lepas tu dia hukum, dia buat keputusan dengan jahil dia, dengan tak erti dia. Maka dia membinasakan hak-hak manusia, maka dia akan masuk neraka juga. Nah, hukum sesuatu dengan tidak tahu, dengan tak ada sabit, dengan tidak ada ambil saksi-saksi. Nah, hukum dengan nafsu dia. Maka qadi lagu ni juga masuk neraka. Lepas tu qadi hak mana masuk syurga? Wa qadin qadal haqqa fadzaka fil jannah. Seorang qadi
yang buat keputusan hakim tatsin dengan kebenaran, maka qadi inilah masuk dalam syurga. Pas kita ingat qadi hak ni, hak qadi hak secara umum. Apa dia qadi khusus, qadi hak ada jawatan, qadi yang dilantik oleh kerajaan, qadi yang ada kuasa amanat, qadi hak ni. Tapi tak salah kalaulah kita semua ni qadi ni. Ada ke tak jadi qadi kita? Boleh jadi qadi. Dua orang adik anak kita, dua orang mari tiap. Mari balah. Kita nak buat putusan lagu kan. Dua orang kita tengok duk gugeng balah. Kita nak buat lagu kan. Peng lalu dua-dua orang. Tu qadi dah tu. Qadi dah tu. Kalau tak kena ni, rajulun qada bi ghairil haq. Tekah tu kita jadi qadi dan kita buat keputusan tanpa kebenaran. Kita tahu kata kita tak ada laktan ke apa, kita buat putusan dengan arung. Tekah tu fazaka finnar. Nauzubillah. Anak kita buat putusan tak kena tu. Kita pergi kerak tak kena. Ada. Wa qadin la ya'lamu. Ada hak lagi hak tak tahu gapo lagi buat putusan lalu dah. Nah, dalam rumah kita adalah qadi. Nah, walaupun qadi hak ni bukan qadi umum, apa dia qadi khusus hak dilantik oleh kerajaan, tapi kita ada hak lah tu. Kita kena adil lah tu. Adil, hak penting adil tu ya. Nah, lagu mana dengan anak lah ni. Pas anak jangan tebang. Anak ni bukan sekadar 5 tahun kita kena adil. Pak tu. Kalau dia ada anak, dia kena adil dengan anak dia walaupun anak dia umur 90 tahun. Pak ada lagi hak umur 110 tahun misalnya. Dia kena adil. Anak dia umur 90 tahun, kena adil. Anak umur 90 tahun seorang, 85 tahun seorang misalnya. Dia kena adil dua tu. Pas buku 90 dengan 85 ni dia tak sah dah. Buku cak kelak, buku merah-merah, wah kelemo dia tak sah. Dia nak muka lain, dia nak adil muka lain. Tu kena adil. Tak ada. Tu kena saka. Bak adil ni Nabi besok hidup tegur seorang ayah anak dia sama-sama kecil gitu, adik-beradik halus-halus, rapat-rapat. Hak tu mari dia siung, dia apa dia kucuk. Siung komeh. Bos orang lagi mari tak ada komeh. Nabi kata ingat molek ni mun tak adil dengan anak ni. Buku kucuk ya, buku saya anak tu ingat molek pok-pok kita. Anak hak setikah setahun, saya tu setahun, saya tu 2 tahun. Nah, kalau hak tu setahun, hak tu 15 tahun, hak tu lain lah, dia pandai dah beza. 1 dengan 7 tahun, 2 dengan 7 tahun dia beza, tapi 2 dengan 3, 3 dengan 4, tu tak boleh. Tak boleh. Beli barang, tu boleh beli super. Cahaya lain-lain tak apa, tapi beli super. Tak boleh. Hak tu beli kereta ni beli buah bola, sudah selalu. Nah, tak boleh. Buah bola sama buah bola. Nah, biru dengan merah, tak apa. Hak ni hak abang, ni adik, tak apa. Adil. Ajar adil dalam rumah dulu. Sebelum daripada kita nak tuntut keadilan hak orang lain lagi ni. Dia mau tu kena adil, dia mau ni kena adil. Kita dalam keluarga adil ke tak? Dengan isteri kita adil ke tak? Dengan jiran kita adil ke tak? Kita boleh hukum tak? Jiran. Bahawa jiran awak tak kena belakang. Nah tu. Jiran awak tak kena. Bahawa kita awak kena. Baru ni hasak lah mudah-mudahan. Hasak Indonesia dah. Hasak Indonesia jadi kita rasa kelai juga lah. Nah, kena pakai tudung ke apa. Tapi ada pasien tepi rumah tu, pasien jenis suka bakar kan. Bakar sapuh, bakar apa semua. Bahaya ke? Jiran rajin bakar sapuh. Asap mari masuk dalam rumah. No. Dengan Allah apa semua kita. Berasa tak jadi, tak boleh. Jadi jiran menyakiti kita.
Kita terlupa sebelum badan kita pun duk bakar juga. Kita pun duk bakar juga. Bakar sapoh juga. Oh, aku pun bakar sapoh juga. Kalau gitu, aku pun menyakiti jiran juga. Tak khabar. Kita sendiri tak khabar. Nah, tu dia. Jadi, insya-Allah deh malam ni apa dia kita belajar Shuraih Al-Qadhi dengan dua cerita ni. Ambil dua cerita ni adalah malam ni. Nah, cerita dengan Sayyidina Umar, surah dengan Sayyidina Umar, dan cerita dengan apa dia dengan Sayyidina Ali. Nah, dia mati umur 108 tahun. Nah, pada masa apa dia tahun berapa ni? 78 Hijrah dia mati dah. 78 Hijrah. Habis lepas pada Ali lah. Masuk Muawiyah. Muawiyah pun Yamrak juga dia ni. Jadi dia berapa khalifah? Tak ada cabut tamnen dia. Masa Sayyidina Umar, Uthman, Ali, Muawiyah. Duduk dalam tamnen apa dia qadi. Ni nak ayat kata orang dia ikhlas, dia baik tu. Jadi semuanya pakat Yamrak belaka dah. Tak ada masuk kuah siapa-siapa dak. Nah, tak ada masuk kuah gapo-gapo dak. Nah, kalunya misalnya Shuraih duduk balik Sayyidina Ali. Nah, Muawiyah marah pada Ali, dia kena cabut juga dah Kufah. Nah, Muawiyah mai duduk kereta di Kufah ke apa semua pun dia tengok. Apa dia duduk iktiraf kepada Shuraih juga. Nah. Tu dia. Walaupun demikian banyak dia bertaubat, dia beristighfar, berkat dia nak mati tu pun dia banyak sesal. Nah, dalam masa 60 tahun tu dia betul ke tak betul? Dia kata aku ni nak betul ke tak ni buat hukum, kerana aku hukum sesuatu tetapi hati aku ni hidup dia orang lain. Tuhan nak kira juga ke tak aku ni. Aku hukum betul dah, aku hukum kepada A. Aku hak kepada A, tapi hati aku berasa kasih kepada, cenderung kepada B. Tuhan nak kira ke tak, nak buat dosa ke tak aku ni. Siapa tangguh tu? Tu dia. Jadi dia dengan Sya'bi. Nah, Sya'bi ni anak murid dia dah lah, Sya'bi ni. Pada satu hari, seorang perempuan teriak mari duk mengadu hatuk laki dia lah. Teriak sedu-sedu. Sya'bi ni kata, betina ni tok laki dia jahat cerak ni. Kena buat zalim kau tok laki dia dah. Jadi maknanya dia tuduh dah Sya'bi ni. Tuduh pada tok laki dia. Tidak gitu bila balik orang tina isteri dia nak mari teriak itu lalu. Shuraih kata berhenti dulu. Kalau kita nak dengar orang teriak ni, kita nak ambil hati, kita nak simpati, nak hencai dengan orang teriak ni, saudara Nabi Yusuf dulu, sebelah orang, 10 orang. Mari jumpa dengan Yakub dalam keadaan teriak juga kata. Tu kalau kita nak percaya dengan orang teriak ni sudah. Tu dia berhenti dulu. Tu Sya'bi. Jadi Sya'bi, setara Sya'bi dah tu orang-orang besar dah tu. Orang-orang hebat, ulama besar dah. Jadi Sya'bi tu dia nak hukum, nak murih tok laki dia lalu dah. Tu tok laki dia buat dengan nak syarat tu. Kerana bini mari duduk teriak sedu-sedu ni. Nah, Shuraih kata kau dulu, slow dulu. Nah, jangan duk percaya sangat kepada orang teriak. Nah, kalau percaya kepada orang teriak, sebelah orang 10 orang nak mari ngacung, mai duk tipu, mai duk bunuh Nabi Yusuf. Dia ngenak Nabi Yusuf, dia tipu Nabi Yusuf, lepas tu dia mari teriak. Kita tak boleh percaya kepada nama tu dah. Dia panggil air mata ke apa? Air mata boyo lah, air mata boyo. Tu dia dah. Tu insya-Allah malam ni, dan semoga kita boleh ambil pengajaran lah. Jadi daripada sini pipaksa qadi hakim dalam Islam ni banyak lagi. Ni satu daripada 1000 baru ni. Banyak dia panggil asharul qudah fil Islam tu, banyak sekali yang orang panggil yutitam san apa dia huana gapo panggil pipaksa dalam Islam ni kaya raya dengan sejarah-sejarah baik mereka. Orang panggil mauqif pendirian cudjin hak comel-comel dah. Cuma hari ni kita ambil nama paling kurang kita boleh ingat Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi. Itu saja pada pagi ni, malam ni
وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله.